Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Jadi hormati Fadil Ustaz Yunus, pengurusi dan semua ahli yang berkuasa Yayasan Ta'lim, muslimin dan muslimat sekalian. Alhamdulillah, kita syukur banyak-banyak kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama dalam majlis ilmu pada pagi ini untuk kita bincang sebuah kitab yang kita pilih untuk kita jadikan muqarrar ataupun tag kita belajar, sebuah kitab yang namanya Mukhtasar Minhajul Qasidin, diterjemah dengan nama ringkasan kitab Jalan Mereka yang Menuju kepada Allah. Kitab ini kita pernah baca dulu, tapi bab yang akhir lah, memandangkan kepentingan ilmu yang disebut dengan nama Fiqhul Qulub, fiqh hati. Ini yang agak sukar hari ini. Kalau orang sakit jantung, mudah bawa ke ICM, boleh tukar. Tapi orang sakit hati, macam mana nak buat? Itulah yang ramai ahli ilmu di zaman kita ini menulis tentang fiqh ini. Dia panggil Fiqhul Qulub, fiqh tentang hati. Mudah-mudahan dengan kita baca, tengok, kita meneliti hadis-hadis yang disebut dalam kitab ini dan juga nasihat-nasihat dari pandangan para ulama as-salafus salih, ianya akan memberi kepada kita kefahaman yang baik, kesedaran yang betul di dalam meneruskan perjalanan kita yang sementara di atas muka bumi ini. Jadi kita akan mulakan dengan muqaddimah muhaqqiq. Dalam kitab Arab dia panggil tahqiq. Tahqiq kitab ni, jadi seorang tu buat semakan semula kepada nas, teks asal kitab melalui beberapa naskah kitab. Kemudian dia buat perbandingan serta dia letakkan nota kaki tentang penjelasan-penjelasan yang telah diberi. Kebetulannya kitab ini diterjemah daripada kitab yang ditahqiq oleh Syekh Ali Hasan Abdul Hamid, ataupun ringkasannya lebih kenal dengan nama Ali Hasan Al-Halabi. Kalau dalam banyak buku-buku dia, Abu Haris ni, Ali Al-Halabi ni banyak orang Jordan. Dan banyak sekali kitab-kitab Minhajul Qasidin ni, kalau anda teliti tengok berapa banyak ulama-ulama besar yang tahqiq kitab ni. Sebelum daripada itu Syekh Syu'aib Arnaud, Syekh Abdul Qadir pun ada tahqiq. Tapi bila kita tengok teliti, ada je lah yang ni lebih kepada hak ni, naskah lain pula lebih kepada ni. Ni kitab yang anda jumpa yang terakhir ni, Abdul Razak Al-Mahdi ni, lain pula. Dia takhrij habis segala riwayat-riwayat yang ada di sini. Panjang sekali takhrij dia. Tapi kita bukan nak mengaji takhrij hadis. Yang kita nak tahunya hadis tu darajahnya sahih ke tak sahih. Dia panggil zaman kita ini lebih kepada mi segera je lah dah. Nak ambil tu yang dah sudah lah. Nak cari-cari kitab pula, banyak pula cerita lah. Baiklah, kita mulakan dengan
apa yang disebut tentang penulisan kitab ini. Buka di muka surat pertama, muka surat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji dipanjatkan kepada Allah sampai ke akhirnya, amma ba'du. Jadi Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna ibadi laisa laka 'alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku yang beriman dengan ikhlas, tiadalah engkau, yakni iblis, mempunyai sebarang kuasa terhadap mereka untuk menyesatkannya. Ini jaminan Allah Ta'ala bahawa iblis tak boleh nak menyesatkan orang yang beriman dengan ikhlas. Apabila musuh Allah, iaitu iblis, mengetahui bahawa Allah Ta'ala tidak akan membiarkan hamba-hambanya mudah dikuasai olehnya, iblis lalu berkata, tengok, iblis pun pandai juga, dia ada dialog balas balik. Berkata sebagaimana firman Allah, fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi kekuasaanmu wahai Tuhanku, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu di antara zuriat Adam itu yang dibersihkan dari sebarang kederhakaan, yang ikhlas, bersih daripada derhaka dan penyelewengan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Orang-orang yang ikhlas betul-betul beriman kepada Allah, dan mereka juga dalam kepahaman terhadap agama ini tidak menyeleweng. Maka syaitan pun dia sendiri minta dengan Allah kuasa nak menyesatkan, tapi dia ada klaus, ada pengecualian. Orang ni aku tak mampu nak kacau dia. Nak kacau dari sudut pemikiran, nak menyesatkan tak mungkin, tak boleh. Maka dia guna lorong lain pula. Dia tak sesat melalui pemikiran, tapi mungkin dia sesat melalui jalan-jalan. Lorong banyak. Nak mari ke Yayasan Taklim ni, berapa jalan kita ada. Kita kena ingat, jangan kata aku dah ikhlas dah. Tapi betul ikhlas, tapi mungkin ada benda lain pula yang boleh membawa penyakit di dalam amalan kita. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, walaqad saddaqa 'alaihim iblisu dhannahu fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin wama kana lahu 'alaihim min sultan illa lina'lama man yu'minu bil akhirati mimman huwa minha fi syak. Dan sesungguhnya iblis telah dapati sangkaannya tepat terhadap mereka. Jadi iblis pun ada sangkaan dia, iaitu mereka akan menurutnya kecuali sebahagian dari orang-orang yang beriman, yang tidak terdaya kepada hasutannya, tidak terpedaya kepada hasutannya. Dan sememangnya tiadalah bagi iblis sebarang kuasa untuk menyesatkan mereka, melainkan untuk menjadi ujian bagi melahirkan pengetahuan kami tentang siapakah yang benar-benar beriman kepada hari akhirat dan siapa pula yang ragu-ragu terhadapnya. Jadi tujuan Allah Ta'ala imtihan hamba-hambanya makhluk ini, manusia ni, dengan kedatangan iblis, sebab Tuhan nak uji. Nak uji lina'lama man yu'minu bil akhirati mimman huwa minha syak. Orang yang beriman dengan orang yang syak, orang yang ragu. Itulah dikata kebaikan ada je iblis. Kau tak boleh kata iblis ni ada baik, tak boleh. Kalau dia tak ada, kita relax. Bila dia ada, baru kita rasa nak lawan. Betul tak? Allah SWT tidak akan membenarkan musuhnya itu dapat menguasai hamba-hambanya yang beriman. Mereka sentiasa berada dalam jagaan dan pemeliharaannya. Sekiranya syaitan dapat meragut seseorang daripada mereka, seumpama pencuri yang dapat mencuri daripada orang yang cuai. Sedap juga bandingan dia ni. Itu adalah lumrah yang biasa berlaku, kerana seseorang hamba sentiasa diuji dengan kecuaian, nafsu syahwat dan perasaan marah. Ini 3 ujian dalam hidup manusia: cuai, ghaflah, syahwat dan al-ghadab. 3 penyakit ini duduk dalam kehidupan manusia. Maka bila kita nak berdepan, kena tahu 3 benda. Sama juga dengan orang pergi haji. Allah Subhanahu Wa Taala tak dalam falsafah haji itu la rafasa wala fusuq wala jidal.
tak boleh bincang tentang perempuan, tak boleh buat benda tak baik, dan tak boleh berbantah. Sebab apa dia sebut bantah di sini? Sebab tempat orang ramai yang akan bertempur, dia akan aksiden kat situ, tapi tak boleh kelahi, tak boleh bantah. Tu yang saya cerita ni kan, bila kita tegur orang isap okok di Arafah tu, dia kata, Pak Cik, orang lain pergi Arafah ni cari haji mabrur, yang Pak Cik mari cari haji Malboro kat sini buat apa? Nampak dia nak marah. Bila dia nak marah, kita kata Allah Ta'ala firman, tak boleh bantah dalam haji. Saya pun tak bantah, saya cakap je. Jadi dia pun kalah begitu. Baik, kita kena letak tiga kategori ini perlawanan kita. Yang pertama, cuai, ghaflah. Dalam bahasa Arab kata ghaflah, nafsu dan marah. Syaitan dapat masuk ke dalam diri seorang hamba melalui salah satu daripada 3 pintu tersebut. 3 pintu ni lorong dia masuk. Sekiranya dia telah mengambil langkah-langkah yang sewajarnya untuk memelihara dirinya, dia tetap tidak terlepas daripada syaitan, kerana kelalaian, kerana nafsu dan marah akan sentiasa berlaku pada manusia. Jadi masalah kelalaian ini satu benda yang besar. Bapa kepada manusia, iaitulah Nabi Adam AS, merupakan seorang yang paling lemah lembut, kuat akalnya, dan paling cekal di kalangan manusia. Tak nafilah. Namun begitu syaitan berjaya memperdayakannya, sebagaimana peristiwa yang berlaku kepadanya itu, yang sama-sama kita telah maklumi. Cerita panjanglah syaitan macam mana telah menggoda datuk kita Adam AS. Ini kan pula manusia lain yang jika dibandingkan dengan akal Adam adalah seumpama air ludah dalam lautan. Allahu Akbar. Syekh kita ni buat bandingan yang begitu berat sekali. Berat tak berat? Berat. Akal kita nak banding dengan akal tu ada cerdik dia banyak. Walaupun zaman dia tak ada IT, tak ada benda dia, tak ada. Zaman kita ni ada IT tapi banyak mengaruh benda lain dah. Namun musuh Allah ini tidak akan berjaya menguasai seorang mukmin melainkan ketika terlalai dan dalam keadaan dia tidak menyedarinya, mencuri masuk secara tiba-tiba dan tidak disangka. Ketika itu syaitan akan berjaya merosakkannya dengan melakukan maksiat, nas'alullah salamata wal afiyah, sehingga mukmin tersebut menyangka bahawa dia tidak akan dapat menghadap Allah dalam keadaan mendapat rahmat dan keampuniannya, serta menyangka bahawa perbuatan tersebut telah membinasakannya. Bila orang dibuat maksiat, terjebak ke lembah kemungkaran, syaitan masuk lorong yang kedua. Kamu tak ada harapan lagi Tuhan nak ampunkan. Dosamu terlalu besar, terlalu berat, terlalu jijik, menyebabkan dia putus harap pula. Masuk dosa lubang yang kedua, al-ya'su al-qunut min rahmatillah. Lagi pula lubang yang kedua, dia akan terjumuk kepada gaung yang lebih dalam daripada itu lagi. Jadi satu-satu dia masuk. Mula-mula buat maksiat, kemudian tak ada harapan dah pun, solat pun tak guna. Jadi satu-satu. Sedangkan dia terlupa kepada kurniaan Allah, rahmat Allah dan keampunan yang sentiasa ada di sebalik semua itu. Sebagaimana yang kita sudah selalu dengar cerita hadis orang bunuh orang 99 orang. Bila dia ditanya Tok Syekh ni, aku ni 99 orang dah dibunuh, ada harapan ke? Syekh kata, harapan apa? Kalau bunuh seorang pun ngaku ni 99. Sedap juga dah. Tok Syekh pun kalau kena dengan kita pun panak juga nak jawab kan. Oh, dia kata kalau tak ada harapan, awak ni ke 100. Ada pancur kepala sekali dengan Tok Syekh kena. Kalau orang tanya, jawab betul-betul. Kalau tidak sekali dengan kita kena. Namun dia sempat lagi bertaubat, pergi cari Tok Syekh yang betul-betul alim sungguh. Dia kata, wa man yahulu, siapa yang boleh halang kamu daripada rahmat Allah? Tengok. Tapi syaratnya kena hijrah daripada tempat ini, negeri di kampung orang yang jahat ni, pergi ke kampung yang baik. Ini tanda kat sini cantik ni. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan kepada seorang hamba-Nya, ini cantik. Bila Allah nak beri kebaikan kepada seorang hamba, dan kita harap kitalah termasuk di kalangan orang itu, Allah akan membuka kepadanya pintu-pintu taubat, penyesalan, perasaan hina diri, sentiasa berhajat dan meminta pertolongan daripada Allah, serta benar-benar kembali kepadanya, sentiasa merendah diri, berdoa dan menghampirkan diri kepada Allah. Tuan-tuan letak sini di korongan. Inilah manhaj
inilah metod, inilah cara yang kita nak lalui di dalam mengharungi hari-hari yang akan mendatang. Letak di situ. Sentiasa doa kepada Allah, ya Allah, jadikan aku ini termasuk orang yang Engkau sayang. Engkau beri kepada aku kepahaman dalam agama, beri kepada aku khasyah. Kan dalam doa yang Nabi kita aja, Allah maksimana min khasyati kama tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Itu doa yang maksud. Boleh ditulis doa ni bagi kepada jemaah. Allah maksimana min khasyati kama tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Beri kepada aku ni khasyah, perasaan takut kepada Allah yang boleh menghalang aku daripada melakukan benda maksiat. Itu cantik. Doa-doa ini comel untuk kita belajar. Semua ini merupakan antara amalan-amalan hati. Ini kita panggil a'malul qulub, yang kebanyakan manusia sukar untuk memahami dan mengenalinya. Oleh itu sangat perlu diperjelaskan dan dibongkar segala rahsianya, sehingga dapat memudahkan seorang hamba menuju kepada Tuhannya, memasuki dan menyelami hakikatnya. Kitab yang sedang berada di hadapan pembaca ini merupakan suatu manhaj, metod yang benar bagi mereka yang ingin melalui jalan hamba-hamba Allah, al-qasidina ilallah, yang benar dan ikhlas dalam ibadah dan ketaatan mereka. Kami kemukakan kepada saudara pembaca dalam keadaan ianya telah dibuat semakan secara ilmiah agar dapat memaksimalkan manfaat dan faedahnya. Ini kata-kata muhaqqiq. Kemudian kita pergi kepada muka surat 5, Mukhtasar Minhajul Qasidin, pengelanan dan penjelasan. Jadi sebelum kita masuk mana-mana kitab, muqaddimah itu penting. Kalau tidak, ibarat kata kita masuk rumah tak beri salam, pakai masuk ya, tuan dia entah duduk di mana lagi. Jadi kita tak tahu apa yang ada dalam ni. Ia merupakan siri ketiga daripada silsilah itu siri jugalah, penulisan yang berkaitan. Siri yang pertama iaitulah kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang meninggal pada tahun 505. Jadi memandangkan kitab yang sangat masyhur dan ramai orang memilikinya. Memang saya tengok pergi mana-mana rumah orang ada kitab ni. Kalau orang yang pandai Arab, yang beli bahasa Arab, yang tak pandai Arab, dia beli terjemahan. Bila kita tanya, baca adakah kitab ni? Tak lagi. Beli tu kuat. Semangatlah. Tak apalah, penjual kitab dapat faedah daripada kitab Ihya Ulumuddin. Paling tidak pun dia dapat jual kitab. Golongan ilmuwan telah bercanggah pendapat dalam menilai kedudukan kitab ini. Ada di antara mereka yang menolaknya secara total, dan ada pula yang menerimanya secara keseluruhan. Seolah-olahnya Ihya ni tidak ada kebaikan. Campak. Ada orang nak campak. Kita kata Ihya ni campak dalam tu sampah je. Jangan. Banyak lagi faedah-faedah dia. Ada yang kata tak, Ihya ni setaraf dengan ilmu-ilmu wahyu yang lain, yang tak boleh ditegur, tak boleh ditanya khabar. Apa yang ada tu kena. Jadi kita tak. Dan ada pula yang menerima secara keseluruhan. Terdapat juga di kalangan ulama yang memperincikan penilaian mereka terhadap kitab itu dengan menyatakan ini. Dalam kitab Al-Ihya, sebahagian besar pembincangan mengenai perkara-perkara yang membinasakan al-muhlikat. Kena tulis istilah ni, kita kena belajar lah. Kena ada satu nota kecil, istilah-istilah yang diguna pakai dalam penulisan ulama-ulama dulu, macam muhlikat. Kita dipanggil ilmu tasawuf. Muhlikat tu amalan-amalan yang membinasakan, yang merusakkan. Seperti sombong, ujub. Ujub tu heran diri. Kita rasa orang lain tu kecil belaka kita ya. Menunjuk-nunjuk, hasad dan seumpamanya adalah diambil daripada perbincangan Al-Haris Al-Muhasibi di dalam kitabnya yang bertajuk Ar-Ri'ayah. Ar-Ri'ayah. Payah juga baca ekonomi ni dah. Sebahagian pendapatnya itu boleh diterima pakai dan sebahagian lagi perlu ditolak, manakala sebahagian lain pula berlaku perselisihan pendapat di kalangan ulama. Kitab Ihya sebenarnya mempunyai banyak faedahnya, namun begitu terdapat juga bahan-bahan yang tak baik dan merosakkan, seperti ukapan-ukapan ahli falsafah berhubung dengan persoalan tauhid, kenabian dan akhirat. Apabila ia menyebut berkenaan kata-kata ahli sufi, seolah-olah sama dengan orang mengambil musuh umat Islam lalu dipakaikannya dengan pakaian Islam. Mana ahli-ahli sufi yang sesat lah, ahli-ahli fiqhul qulub yang betul-betul mukhlis itu cerita lain.
Ini sebagaimana dinyatakan oleh Syekhul Islam dalam kitab Majmu' Fatawa dia. Pentahqiq berkata, aku telah mengarang satu risalah yang bertajuk Kitab Ihya Ulumuddin menurut penilaian para ulama dan ahli sejarah. Dalamnya aku menyebut pandangan-pandangan mereka yang aku ketahui dan kenali di kalangan ahli ilmu, ahli sejarah dan lain-lainnya berkenaan Kitab Ihya Ulumuddin. Ini untuk maklumat tuan-tuan muslimin dan muslimat, insya-Allah 18 dengan 19 Februari ini satu persidangan kita akan buat, tajuk dia persidangan fake semasa. InsyaAllah salah satu daripada kertas yang akan dibentangkan, mungkin anak lah, Abu Anas yang akan bentangkan kertas bagaimana kita nak berinteraksi dengan kitab turas, termasuklah kitab Ihya Ulumuddin, kitab-kitab hadis, kitab-kitab fiqh yang lama-lama dulu. Bagaimana kita nak interaksi? Apa kita campak terus, terima terus, dan bagaimana? Terima dengan penilaian, terima dengan ditahqiq balik. Jadi insya-Allah satu seminar yang akan kita buat di Kuala Lumpur ni. 18, tapi bukan bulan depan, Februari, 18-19 Februari. Iklannya akan diberitahu nanti. Kemudian kitab yang kedua, siri yang kedua, kitab Minhajul Qasidin. Ia merupakan asal kepada kitab yang berada di tangan pembaca sekalian. Jadi kitab kita ni asal dianya Minhajul Qasidin. Daripada kitab ini, Al-Minhaj, pengarang kita telah meringkaskannya dan menulis kitab ini mukhtasar. Kitab Al-Minhaj ini adalah karangan Al-Hafidh Ibnu Al-Jauzi, meninggal dunia pada tahun 597 Hijriah. Ini bukan Ibnu Qayyim, tulis Ibnu Al-Jauzi ini bukan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu tokoh ulama yang lain yang banyak tulis kitab tentang A'malil Qulub. Ni banyak dia. Madarijus Salikin, apa-apa lainnya. Mungkin kalau khatam ni kita boleh sambung lagi kitab-kitab yang ditulis oleh Ibnu Qayyim nanti, insya-Allah. Ia merupakan manuskrip yang belum pernah dicetak satu naskah pun. Sama ada di Paris, yang ada naskah dia di Paris. Orang Paris tu kena kitab ni. Depan kita tak sampai. Tahun 1295 atau di Turki. Dan mungkin satu naskah daripada manuskrip tersebut berada di Perpustakaan Al-Zahiriyah di Damsyik. Kata muhakkik, saya pernah mendapati guru kami Syekh Al-Albani telah menakalkan, merujuk dan mengambil daripadanya beberapa kali untuk dimasukkan ke dalam sebahagian daripada kitab-kitab karangannya. Bermakna naskah tu ada, tapi tak ada, tak dicetak. Wallahu a'lam kenapa. Sedangkan kitab Ibnu Jauzi ni antara kitab yang banyak dicetak, tapi kitab ni tidak ditakdirkan dia wujud di alam nyata. Pengalaman dalam belajar dulu, macam kitab-kitab ni, kitab-kitab lama dia panggil makhtutat, bahasa Arab panggil makhtutat. Manuskrip lama ni memang banyak. Waktu anda tulis risalah master, pihak universiti bagi tiket, kita terbang pergi ke Kahirah. Kerana nak masuk dalam satu gedung dia panggil Ma'had Al-Makhtutat Al-Arabiyah. Ma'had Makhtutat Al-Arabiyah ni banyak sekali kitab-kitab yang diambil daripada sana sini bawa ke sana. Dan banyak kitab di Turki, sebab di zaman kerajaan Osmaniyah kitab-kitab itu dibawa balik ke maktabah, di perpustakaan di Turki, simpan. Dan di Paris, orang-orang putih Perancis bila dia mari menjajah negeri umat Islam, dia balik. Anda pernah cerita dulu, kitab Melayu, manuskrip Melayu ni banyak duduk di mana? Duduk di Belanda. Sebab Belanda waktu dia mari ambil Indonesia, dia bawa balik manuskrip. Kita bila jumpa kitab lama, kita bakar je, sebab tak tahu nilai. Jadi pelajar-pelajar kita ni yang ada di universiti boleh ambil manfaat ni, pergi ke Belanda, tengok dalam kitab-kitab, dalam khazanah lama, apa benda yang kita boleh buat balik, kita edit balik, kita tahqiq dan kita keluarkan kitab-kitab lama ni dengan huraian-huraian yang cantik. Jadi kitab yang kedua, kitab asal dia belum dicetak. Setakat ni lah, setakat penulis ni tahqiq. Dan sekarang ni pun anda tak jumpa lagi. Siri yang ketiga, kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Jadi kitab yang di tangan kita ni mukhtasar je, ringkasan. Inilah kitab yang berada di hadapan anda sekarang. Nasnya telah disemak semula dan disahkan di tahqiq, manakala hadis-hadisnya pula telah pun dianalisa riwayatnya, ditakhrij. Kitab ini telah diulang cetak beberapa kali. Penulisnya ialah Syekh Al-Imam Ahmad bin Abdul Rahman bin Muhammad bin Ahmad bin Qudamah As-Salihi. Lahir pada tahun 651 Hijriah. Beliau merupakan seorang khatib, guru dan qadhi.
beliau menuntut ramai daripada ramai ulama, guru-guru dia, kemudian meninggal dunia pada 13 Jumadil Ula tahun 689 Hijriah ketika berumur 38 tahun. Tengok, ulama-ulama yang hebat-hebat ni muda mati dia. Imam Nawawi 40 lebih, Ibnu Qudamah 38 tahun. Ibnu Tulun telah menceritakan latar belakangnya dalam kitab Al-Qala'idul Jauhariyah dan lainnya. Banyaklah cerita-cerita yang kita nak kata. Tengok, apa yang perlu diberikan perhatian terhadap kitab Al-Minhaj dan Al-Mukhtasar ialah Ibnul Jauzi, pengarang asal kitab Minhaj, ingin menjadikan kitabnya Al-Minhajnya rumusan berguna daripada kandungan kitab Ihya. Dia ambil kitab Ihya, dia buat rumusan. Beliau telah berkata, aku akan menulis kepada kamu sebuah kitab yang bersih daripada segala kesilapan Ihya, tanpa mengurangkan segala isi keistimewaannya. Aku hanya bergantung kepada nas-nas hadis paling sahih dan masyhur serta pengertian-pengertian yang paling kukuh dan tepat. Aku juga akan membuang apa yang patut dibuang dan menambah apa yang patut ditambah. Jadi itu Ibnul Jauzi di dalam muqaddimah dia macam itulah. Mana aku nak pilih hadis yang sahih, kemudian nak buang cerita-cerita yang terlalu jauh daripada sasaran ataupun cerita yang tidak benar. Apa jadi? Kata di pentahqiq, tetapi Ibnu Jauzi rahimahullah tidak begitu komitmen dengan azamnya itu, kerana dalam kitab Al-Minhaj karangannya itu masih terdapat berpuluh-puluh hadis dhaif, bahkan juga hadis maudhu', yakni hadis-hadis palsu. Nanti kamu akan dapat saksikan komentarku mengenainya dalam kitab ini. Kebanyakan ulama-ulama hadis rahimahullah memang begitu. Dia letak dalam muqaddimah dia, insya-Allah dalam kitab ni dia akan tulis hadis-hadis yang sahih, yang boleh diterima, yang tapi akhirnya masuk juga. Mungkin peringkat awal tu itulah manhaj yang dia nak. Tapi waktu pelaksanaan, kerana kesibukan ke, kerana apa ke, maka dia terpaksa tulis dulu. Ataupun ada kalanya dia tulis apa yang dia ingat, dan dia akan ulang balik semakannya untuk yang seterusnya. Takdir Allah SWT, kitab itu tak sempat disemak, dia meninggal, yang menyebabkan orang akan cetak itu yang ada. Itu pun berlaku. Banyak juga terjadi kepada para ulama. Kita tengok umur dia mati awal, muda lagi meninggal. Boleh jadi kita kata buat manuskrip dulu, buat skrip, tulis dulu, lepas ni kita cek balik. Tapi nak semak semula tak jadi, maka orang akan tulis yang itu. Beliau Ibnu Jauzi juga telah mencemarkan kitab Minhajnya itu dengan masukkan beberapa riwayat dan kisah yang batil mengenai sebahagian ulama dan ahli zuhud di kalangan pimpinan umat. Itu bahasa penterjemah lah. Kalau saya terjemah, saya tulis lagi lain ya. Contohnya kisah yang diceritakan mengenai Imam Ahmad telah melihat Allah dalam mimpinya, sedangkan ia merupakan kisah yang ditolak dan tidak dapat diterima sama ada dari sudut nas ataupun sanadnya. Jadi tak apalah, sekurang-kurangnya tuan-tuan, dalam kita mengembara dalam kitab, kita boleh tengok juga, belajar metod penulisan para ulama dan bagaimana cara kita nak berinteraksi, apa benda yang kita boleh kata dan tak boleh kata. Selain daripada itu, beliau juga telah masukkan unsur-unsur Israiliyat, kisah-kisah palsu Bani Israel yang batil, sedangkan beliau sepatutnya membersihkan kitabnya daripada semua perkara itu. Ibnu Qudamah rahimahullah, ialah pengarang kitab Al-Mukhtasar ini pula, telah terlepas pandang terhadap beberapa perkara yang telah aku sebutkan itu. Oleh itu beliau telah mengekalkannya sebagaimana kitab asalnya. Ini kerana metod yang digunakan oleh beliau dalam kitab Mukhtasarnya itu ialah mengekalkan sebahagian besar matlamat, maqasid penulisan kitab ini dan perkara-perkara serta faedah-faedah yang besar yang ada padanya, kecuali beberapa fakta di permulaan kitab yang menerangkan berkaitan masalah cabang. Jadi di awal kitab itu, kitab asal dibahagi-bahagikan kepada beberapa rubuk, beberapa bahagian. Maka oleh kerana panjang sangat masalah furuk, masalah fiqh, maka diringkaskan. Kerana kata dia, masalah-masalah fiqh ini merupakan masalah yang sangat masyhur dalam kitab-kitab fiqh dan tersebar luas di kalangan orang ramai, sebagaimana yang beliau telah sebutkan dalam kitabnya itu.
Dengan itu beliau tidak memberikan perhatian kepada perkara ini seperti perkara-perkara yang aku telah sebutkan tadi. Sesungguhnya tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan izin Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Kita akan pergi terus kepada muka surat 13. Ini muqaddimah kitab. Bagaimana saya sebut tadi lah, kita nak masuk dalam kitab ni, kita tengok muqaddimah dulu. Mana-mana kitab pun, kalau kita nak baca, jangan terus bab satu, baca muqaddimah dia. Sebab itu yang dia beritahu apa yang ada dalam tu. Kalau saya beli buku lah, ni pengalaman itu. Yang pertama sekali saya akan baca muqaddimah. Yang kedua saya akan baca khatimah. Yang terakhir, kemudian tengok dia punya fahris, dia punya indeks, pasang kat belakang tu. Tanda dah tu, baca dah. Sebab itu je yang kita nak. Muallif nak apa dalam kitab ni? Kemudian apakah keputusan yang dia buat? Yang dia duduk panjang. Kadang-kadang satu masalah 10 pandangan ada. Orang ni kata macam ni, yang kata macam ni, dalil macam ni, jawab macam ni. Akhir sekali penulis nak keputusan yang dia nak buat, khulasahnya, hukum ni boleh ke tak boleh? Itu je. Jadi kita pun tahu pandangan dia ni dalam masalah ini, hukumnya tak boleh, hukumnya harus, hukumnya tawakuf, berhenti. Jadi kita boleh faham. Bila kita teringat pada masalah, kita ingat, oh, dalam kitab ni ada, dalam kitab ni ada bincang, dalam kitab ni ada bincang. Jadi cubalah cari benda-benda macam ni. Orang yang suka beli buku, jangan beli banyak, beli satu-satu. Yang dia kena wajib baca muqaddimah dan khatimah, dan dia kena baca dia punya isi kandungan. Lepas tu saruh, simpan. Kalau beli simpan terus, jangan, bahaya. Kan kita selalu bacakan, imam baca dalam surah Jumaat tu, kamasalil himar yahmilu asfara. Teruk kita sekarang tak. Jangan jadi seperti keldai yang duk bawa kitab tu. Ataupun marah pula orang jual kitab kita. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat kepada seluruh hamba-Nya, memberikan hidayah kepada orang yang mentaatinya ke jalan yang benar, serta memberi taufik kepada mereka untuk melakukan amal saleh sebagai kurniaan daripadanya. Lalu mereka berjaya mencapai maksud yang mereka inginkan. Ini muqaddimah. Ucapan puji-pujian daripada seorang hamba yang mengakui banyaknya kurniaan dan pertolongan Allah yang telah diberikan, serta berlindung dengannya dari segala kecelaan dan yang dijauhkan daripada segala yang tidak baik. Aku bersaksi, ini masih lagi dalam muqaddimah dia. Jadi tengok apa dia kata, wa ba'du. Dalam kitab mana-mana pun dia akan ada ba'du. Wa ba'du tu maknanya selepas daripada itu. Jadi kalau baca lepas pada itu baru dia masuk tadi. Yang depan tu dia puji Allah, puji Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian baru dia bagi tahu apa yang dia nak. Jadi saya dah cerita tentang amma ba'du dulu kan? Kau tak cerita lagi kat sini. Saya teringat pada seorang pendakwah yang masyhur itulah. Nama dia Syekh Aid bin Amrullah Al-Qarni. Siapa tak kenal Aid Qarni? Ada orang tak kenal sini? Kalau tak kenal, kena lah. Penulis yang sangat masyhur, buku dia La Tahzan tu, tak ada orang tak beli. Betul tak? Tapi yang baca saya nak suruh berapa orang yang nak angkat tangan baca hari ni. Kalau ada yang khatam, kulit ke kulit, mari saya nak bagi hadiah. Ada? Ya tu, tak jangan cabar macam tu, mandu kawan. Tak apa dah, budaya beli kitab pun okey dah kan. Apa dia kata? Wa ba'du. Jadi saya cerita ayat takut dok. Kadang-kadang jemaah dia kata, ustaz ni bagi tajuk dia, tak bagi huraian, itu masalah. Ayat Qarni, dia telah ada berhenti, diberi rehat daripada berdakwah di Arab Saudi itu selama 10 tahun. Tahun 90 tak silap saya, waktu Iraq masuk Kuwait. Fitnah Kuwait Iraq ni daripada dulu lagi. Kemudian bila lepas pada tu, Ayat Qarni, Dr. Salman Audah, Safar Hawali, semuanya ditawakufkan daripada berdakwah selama 10 tahun. Bila dia dibenarkan balik berdakwah, bekerja di sekitar Arab Saudi ni, mula-mula sekali kitab kecil dia keluar, tajuk kitab tu Amma Ba'du. Hebat betul. Amma Ba'du tajuk dia. Adapun selepas daripada itu, lepas berapa? Selepas daripada 10 tahun dia
dia tak bekerja. Dia tulis amma ba'du tawaqqaftu asharan wastafattu ashara. Aku berhenti berdakwah 10 tahun, aku dapat faedah 10 perkara. Apa tu 10 perkara? Tahun pertama selepas dia dibebaskan dari pertahanan itu, tahun pertama kita tengok kitab dia banjir di pesta buku. Rupanya dia 10 tahun dia menulis buku. Jangan pula ada orang kata ustaz pun kena 10 tahun, jangan, nauzubillah. Kata Ibnu Qudamah, pernah sekali aku membaca kitab Minhajul Qasidin karangan Syekh Jamaluddin Ibnul Jauzi. Aku dapati ia adalah antara kitab yang hebat dan amat bermanfaat. Serta-merta minatku datang untuk mendapatkannya dan membuat ulang kaji ke atasnya. Ketika aku mendalaminya untuk kali kedua, aku dapati ia lebih hebat dari apa yang aku sangka. Tengok, dia baca 2 kali baru dia fikir nak tulis. Ni kita baca sekali pun dah kritik dah kita orang. Itu manhaj kita hari ni. Ini jadi huru-hara dunia ni lah sebab. Banyak orang duk tegur-tegur kita. Saya tanya dia berapa kali dah baca kitab ni. Dia kata tak lagi. Boleh kritik kita orang, belum baca lagi boleh kritik. Ini penyakit hati yang kita nak ubah. Sama juga dengan orang. Bila tengok orang tu bercakap, oh dia tu bercakap tak ikhlas. Bila kamu belah perut orang tu tengok tak ikhlas. Ketika aku mendalami untuk kali kedua, aku dapati ia lebih besar daripada hebat daripada apa yang aku sangka. Namun begitu aku dapat rasakan bahawa kitab ini begitu luas perbahasannya. Oleh itu aku ingin membuat komentar terhadapnya dalam kitab Mukhtasar ringkasan ini, yang akan mengandungi sebahagian besar objektif, tujuan, peranan dan faedah dari kitab tersebut, kecuali bahagian awal yang terdiri daripada perbahasan mengenai masalah-masalah cabang fiqh. Perbahasan mengenai telah masyhur dalam kitab-kitab fiqh yang tersebar luas di kalangan manusia. Sedangkan objektif sebenar pada kitab ini adalah berlainan. Jadi berlainan apa? Tengok nombor 2 nota kaki, dia kata ialah berkenaan nasihat, pesanan, tingkah laku dan amalan hati. Aku tidak terikat dengan gaya bahasa, susunan perkataan dan lafaz-lafaz yang digunakan, tetapi sebahagiannya aku hanya mendatangkan maksudnya sahaja agar dapat meringkaskannya. Mungkin juga aku akan sebutkan hadis atau sedikit tambahan di tempat yang aku rasakan sesuai, yang tidak terdapat dalam kitab yang asal. Aku mohon kepada Allah agar memberi taufik dan hidayah. Jadi tengok di sini, kata penulis Ibnu Jauzi kata, muka surat 15, wahai penuntut yang benar lagi teguh keazamannya. Dia bercakap dengan kita. Dia kata kepada kita, orang yang benar dan teguh, wal azimul jazim. Aku merasakan bahawa kamu telah bertekad untuk menghindari segala urusan dunia yang melekakan dan menyibukkan. Betul tak? Ada azam kita? Ada. Kalau tak ada azam tak ngaji dah kan? Kamu telah berazam menumpukan perhatian kepada akhirat, kerana kamu sendiri mengetahui bahawa pergaulan antara manusia akan membawa kepada kerosakan. Jadi kita banyak bercampur dengan manusia ni, manusia akan merusakkan kita. Manakala pengabaian dalam muhasabah diri terhadap punca kecuaian itu. Jadi kita jangan duduk dua-dua. Wa ihmalil muhasabah ini aslul tafrid, dia kata. Pengabaian dalam muhasabah diri adalah merupakan punca kepada kecuaian kita terhadap hati. Umur manusia kalau tidak dimanfaatkan pasti akan luput, tidak kembali lagi dan berlalu dengan sia-sia. Umur kita akan pergi begitu sahaja. Perjalanan hidup pula amat pantas menuju kematian. Dengan itu kamu mencari mana-mana kitab yang menjadi teman waktu kamu bersendirian untuk kamu menelitinya ketika kamu duduk diam. Jadi kita cuba cari buku yang bermanfaat yang kita baca di waktu kita kesunyian. Ketika itu sudah tentu kamu akan mengambil kitab Ihya Ulumuddin yang kamu anggap begitu unik dan bernilai sekali. Namun begitu, ini kata Ibnu Jauzi lagi, kamu sepatutnya mengetahui bahawa dalam kitab Ihya itu terdapat beberapa kecacatan yang hanya dapat dikesan oleh para ulama. Antaranya ialah terdapat hadis-hadis palsu, batil dan mauquf. Tengok nombor 2 di bawah. Syekh Tajuddin As-Subki, Imam As-Subki ini seorang yang hebat dalam mazhab Syafi'i.
Jadi kita yang berpegang mazhab Syafi'i ni, tengok Ibn Subki kata apa. Ibn Subki telah menghitung sebanyak lebih kurang 1000 hadis yang terdapat dalam Ihya merupakan hadis yang tidak ada asal baginya. La aslalahu, tidak ada asal sumbernya dalam kitab-kitab hadis. Lihat kitab Tabaqatus Syafi'iyah. Ibn Subki dalam kitabnya Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra, biodata ulama-ulama fiqh mazhab Syafi'i besar, dalam 9 jilid, 9 ke 10. Dia tulis di dalam kitab ini hadis-hadis yang dia kumpul tentang hadis yang tidak dijumpai, la aslalah. Ada sebuah risalah kecil lagi yang saya jumpa, yang ditulis oleh orang lain pula. Dia ambil, dia tambah lagi yang terlepas pandang oleh Ibn Subki ni, banyak lagi tambahan. Lihat juga kita Al-Mughni an Hamlil Asfar fil Asfar, yang dinamakan Takhrij Al-Iraqi. Iraqi sewaktu dia takhrij kitab ni, dia buat nama kitab Mughni. Cantiklah kitab ni. Baik. Hadis ya, jadi hadis palsu ada batil dan mauquf tergantung sanadnya, tetapi dinyatakan sebagai hadis marfu'. Jadi sanadnya yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Ghazali hanya mengambil kesemua hadis yang sampai kepadanya, bukannya rekaan yang diadakan oleh beliau. Ini tengok, ini adab. Dia kata bukan Ghazali mereka hadis, la, hasya wa kalla. Tak menasabah seorang imam yang begitu tinggi darjatnya nak mereka-reka hadis palsu kepada Nabi. Tak. Tapi yang sampai kepada dia, dia masukkan. Kita tidak seharusnya beramal dengan hadis yang palsu dan tertipu dengan kata-kata yang direka-reka. Ini sekarang ni banyaklah hadis-hadis palsu. Mari musim ni bulan Ashura, mari awal tahun, akhir tahun, letih dah kita. Banyak sangat orang ni nak baca, orang ni tak nak baca. Apa yang kita nak kata? Sekarang ni kita tidak ada satu manhaj yang kita boleh keluarkan kata-kata bersama. Hadis ini telah dinukilkan dalam buku-buku. Bila orang ni kata hadis ni tak ada asal, ada orang buat kitab hari ni, dalam kitab tu pun tak kata hadis. Dia kata telah diriwayatkan. Begitu je. Tapi yang bawa kemudian ni pula naik pula darjat. Satu lompat yang kedua pula. Bila mari bulan Muharram, sibuk pula kelebihan hari Ashura buat. Tu kelebihan orang nak beramal dengan hadis, cari hadis. Yang tak nak beramal dengan hadis, kacau surau pula hari ni. Hari orang nak puasa, banyak benda yang memenatkan kita. Banyak lagi lah. Sepanjang tahun tu ada je hadis. Mari bulan Ramadan, hadis semaya tarawih pula ada dah. Yang kita ni pun tolong sama je ke masjid lekat kat dinding. Nak bagi galakkan orang semaya tarawih. Bagaimana mungkin aku boleh redha kamu ni kepada kita penuntut kebenaran bersalat siang dan malam, sedangkan tiada satu pun kalimah yang kamu baca dalamnya yang benar-benar datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cantik tak cantik? Satu keluhan, suatu harapan yang tinggi daripada Ibnu Qudamah. Kaifa artadi laka an tusalli? Bagaimana aku nak redha dalam buku aku ni aku masukkan amalan-amalan yang tak mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kamu akan berpegang menjadikannya sebagai amalan sepanjang hidup. Banyak tak banyak hari ni? Sangat banyak. Kalau kita dengar pakcik ni baca macam ni, orang ni baca macam ni. Kalau kita kemukakan yang sahih, yang asli, yang original daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka beramal dalam hidup dia, itulah yang dia pegang. Maka harapannya cukup tinggi rahimahullah. Bagaimana aku boleh bersetuju dan rela apabila sampai kepadamu bicara-bicara kata-kata sufi yang dihimpunkan dan dianjurkan oleh Imam Ghazali, tetapi sebenarnya ia adalah hasil daripada kata-kata yang tidak sepatutnya diambil. Kalau kita sebut ahli sufi sini, bukan makna kita menolak ahli sufi. Maksudnya ajar sesat, sufi yang sesat. Banyak kan aliran tu. Contohnya seperti perbincangan tentang soal fana, kekal. Jadi istilah-istilah yang payah ni tak ada lah dalam buku ni, insya-Allah. Tuan-tuan tak payah dengar ceritanya. Suruhan berlapar secara berlebihan, mabuk lapar ni tak ada. Yang dia adanya setakat hatta yatabayyanakumul khaytul abyadu summa atimmus siyam ila lail. Ada itu je yang kita boleh lapar daripada fajar sampai ke maghrib. Kalau rasa nak lapar sangat, pergi duduk kat Eropah yang tak jumpa matahari, tak jumpa bulan. Tu laparlah sikit dah. Orang sana pun nak lari. Keluar untuk berjalan-jalan atau bermusafir tanpa sebarang keperluan dan merentasi padang sahara tanpa membawa bekalan dan lain-lainnya atas dasar tawakal. Apa yang ada kat depan, bismillah. Tawakal tinggi pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan hantar mari rezeki.
Hebat sekali. Sebagaimana yang telah aku dedahkan keburukannya dalam kitab yang aku tulis yang bernama Talbis Iblis. Talbis Iblis apa? Saya tengok ada juga tuan-tuan belajar baca buku ni. Bahasa Indonesia terjemah apa? Belitan Iblis. Jadi belitan Iblis ni talbis. Mana talbis ni iblis buat satu perhiasan lah kepada kita. Nampak cantik tapi benda palsu. Ibn Jauzi kata, aku akan menulis sebuah kitab yang bersih daripada kecacatan ini tanpa mengurangkan faedahnya. Tadi kita dah sebut dah. Ibn Jauzi menambah lagi, tak kala benar keazamu wahai penuntut kebenaran untuk melakukan uzlah bagi menunaikan hak Allah dalam jiwamu, membimbing dirimu di jalannya, maka jadikanlah ilmu sebagai wakil kamu untuk melakukannya. Jadilah seorang yang mengkaji dan begitu prihatin terhadap hawa nafsu yang tersembunyi. Mudah-mudahan kamu terselamat. Kamu juga adalah berwaspada dengan dua golongan manusia. Tengok ni, siapa dia orang yang kita kena hati-hati. Golongan yang pertama, orang alim yang pandai berhujah dalam masalah fiqh dan merasa kagum dengan keterampilannya, atau orang yang telah mendapat jawatan dalam bidang kehakiman. Nalal qada, orang yang dapat jawatan hakim dan dia berusaha untuk mempertahankan kedudukannya itu, atau memberi pelbagai bentuk tazkirah yang menarik untuk menyempitkan laluan saingannya. Allahu Akbar. Jadi dua golongan ini kita kena hati-hati. Orang yang pandai berdebat, hebat sekali dari sudut bercakap, tapi dari segi amalan ni kalau kita tengok sangat jauh daripada realiti yang berlaku. Yang kedua, orang zuhud yang bergelumang dengan pandangannya yang salah terhadap kejahilannya, kerana kejahilannya. Orang yang mencium tangannya merasakan itu adalah satu amalan atau tindakan mendekatkan diri kepada Allah. Bicara buat cium tangan ni bahaya juga. Wa yataqarrabu bi taqbili yadihi wa i'tiqad barakatihi. Dalam bahasa Arab lebih sedap. Dia kata yataqarrabu bi taqbili yadihi. Orang bertakarrub dengan mencium tangan dia. Orang boleh cium tangan kita tu, kira hebat tu. Jadi orang-orang lagu ni pun Ibnul Jauzi kata jauhkan dirilah. Sebab itulah saya tak bagi cium tangan saya. Tambah-tambah lepas makan budu pula nanya betul. Tapi dah jadi trend Malaysia hari ni, bukan Malaysia sajalah, lain-lain tempat pun dah jadi satu budaya. Kalau jumpa orang tu kena cium tangan. Kadang-kadang ustaz duduk, kita berdiri, bila dia cium tangan jadi tunduk kepada hak rukuk. Itu jadi satu benda masalah lah. Kita tak perlulah. Kalau kita nak cium tangan mak ayah kita, cium tangan dalam keadaan yang beradab. Jadi cukup kita bersalam dengan dia. Penghormatan kita bukan duduk itu saja, tapi setengah-setengah sahabat-sahabat kita ni olol. Nampak orang nak bersalam tu gini dah bagi. Dia kata apa ni? Orang zuhud yang bergeluman dengan pandangannya yang salah kerana kejahilannya, orang yang mencium tangannya merasakan itu adalah satu amalan atau tindakan mendekatkan diri kepada Allah dan menganggapnya mempunyai keberkatan. Ini golongan yang kedua. Dia beramal mengikut hawa nafsunya tanpa berlandaskan kepada syariat Allah dan sunnahnya. Jadi ada orang tanya soalan ni, dia kata, ustaz, kan ada dalam kitab-kitab syama'il tentang sahabat ambil berkat dengan Nabi, dengan air liur Nabi lah, dengan rambut Nabi, semua air wuduk Nabi tak tumpah ke bumi, semua orang tak ada. Kata, kalau ada lagi air liur Nabi, saya orang pertama menjilatnya. Saya orang pertama akan ambil air basuh nak tangan Nabi saya. Kalau ada ke? Jadi oleh kerana tidak ada lagi, tak perlulah kita bincang. Zaman tu sudah berlalu. Orang kata ada lagi rambut Nabi, awak mari kita nak gosok rambut Nabi. Tapi biar pastikan betul rambut Nabi. Silap-silap rambut siapa dia jumpa kat tengah jalan tak? Orang pergi Mekah berlaku benda ni. Kena pasal itulah kena hati-hati. Saya bukan nak kempen travel, kita tidak. Saya pun tak mampu nak bawa ramai-ramai. Ada satu rombongan, dia suruh jemaah dia kata besok bawa air zam-zam dalam botol ni. Sudah dia ceramah siap, rupa-rupanya dia keluar dalam poket dia dengan bungkusan yang cantik. Ini rambut Nabi, dia nak celup dalam air zam-zam. Oi, sudah celup ni bawa tawaf pula, berkat habislah. Jadi ini
Benda-benda macam ni menyempitkan, seolah-olah pahaman kita duduk lagu tu. Berkat kita tak nafikan. Hadis-hadis yang sahih, yang sabit, yang menyebut tentang barakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu jelas. Tak ada siapa nak ingkar. Jangan kata apa ni tak sayang ke Nabi, dia tak berkat. Nabi berkat mana? Kalau ada lagi, saya orang pertama nak cium. Kata nak cium kita. Cium. Hajar Aswad yang masih wujud. Berebut kita sampai cari baju nak cium, nak kucuk Hajar Aswad. Sebab sabit Nabi kita cium. Kita nak letak mulut kita di tempat mulut yang diletak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tak cium Hajar Aswad? Waktu nak cium Hajar, jam orang ramai. Ramai tak ramai pun tempat Nabi tu pergi ke situ. Jadi kadang-kadang kita terlebih pada benda yang lebih. Inilah dua golongan yang menyimpang daripada dasar yang sebenarnya, yang hanya berpada dengan kulit amalan tanpa melihat pada intipati yang sebenar. Mereka menipu orang yang baru menceburi bidang ini dengan kilauan seumpama fata morgana. Tak terjemah dia. Khadi'ani lil mubtadi bila mi'asara. Betul dah. Mereka menipu orang yang baru menceburi bidang dengan kilauan seumpama fata morgana, sedangkan jalan mereka terpisah jauh daripada jalan yang telah dilalui oleh golongan salafus saleh, jalan yang paling lurus dan selamat. InsyaAllah dalam kitab ini saya akan masukkan cerita-cerita para salafus saleh, sekaligus menunjukkan kesan-kesan peninggalan mereka. Kitab ini amat sangat diperlukan oleh orang yang lama dan baru dalam bidang ini, dalam bidang menuju ke jalan Allah. Dan insyaAllah lah kita harap pilihan kita tentang kitab ini sebagai pelajaran kita di dalam fiqhul qulub ini, pengembaraan kita ke menuju ke jalan Allah ini, pilihan yang tepat insya-Allah. Kerana dalamnya terdapat rahsia-rahsia ibadah dan juga amalan daripada segala penyakit-penyakit dalam kehidupan dan pergaulan sehari-harian. Ini semua benda masuk. Penulis telah membagikan kitab ini kepada 4 bahagian utama. Yang pertama, dia panggil rubu' al-ibadat, tentang ibadat. Maksud ibadat ni ibadat khususiyah. Yang kedua, rubu' al-adat, tentang adab pergaulan kita, adab istiadat kita. Yang ketiga, perkara yang membinasakan, al-muhlikat. Yang keempat, perkara yang menyelamatkan, al-munjiyat. Pada setiap bahagian terkandung pada dalamnya beberapa bab, bahagian dan fasal. Habislah mukaddimah kita. Saya ingat cantik lah mukaddimah yang begini cantik kepada sebuah kitab yang begini comel, insya-Allah. Jadi oleh kerana tuan-tuan terasa hari ini, terasa tak terasa bagaimana pentingnya fiqhul qulub, bagaimana pentingnya nak menyelesaikan masalah penyakit kronik yang ada dalam diri kita ini, iaitulah penyakit hati. Penyakit hati ni tak boleh bawa pergi ke mana-mana hospital. Yang ada hospitalnya kita lah yang boleh menyelamatkannya. Jadi kita baru nak masuk robok yang pertama baru ni, robok tentang ibadat. Jadi tentulah berapa tahun lagi nak habis ni. Kalau baca macam ni, kalau kita baca laju sikit mungkin cepat dah. Jadi saya syorkanlah supaya tuan-tuan ambil dalam rakaman yang telah siap saya buat sebanyak 30 siri kitab penawar bagi hati. Tulis dalam tengok dalam website abuanasmadani.com tu. Bahagian rakaman tengok dia tulis kitab penawar bagi hati. Kalau tak dapat buka ini, masuk dalam mymaktabati.com. Penawar bagi hati ni saya dah syarah sebanyak 30 siri, mengandungi 7 perkara penyakit yang ada di anggota kita. Mata, telinga, tangan, kaki, semua ni, lidah. 7 perkara yang perlu kita jaga. Kita kena maintain hak ni dulu, barulah boleh masuk yang lain. Kemudian 10 amalan yang merusakkan, al-muhlikat, 10 perkara. Setelah selesai ini, barulah kita hiaskan diri kita dengan 10 perkara yang munjiat, yang patut kita hiasi hati kita dengan ikhlasnya, dengan tawakalnya, dengan sabarnya, jadi cantik. Jadi kitab itu insya-Allah saya sedang usahakan untuk memelisiakan bahasa dia tu, sebab bahasa dia lama. Kalau baca yang tu pun tak faham. Sebab waktu saya baca buku kitab tu pun saya baca ikut standard Malaysia dah tu. Kalau tengok beli kitab yang asal dia agak berbeza. Jadi kalau ada pelajar-pelajar kita sini yang boleh bantu memelisiakan dia. Kalau orang Indonesia tu nak buang visa dia, orang ni nak memelisiakan dia. Malaysia ada, dia Melayu dah, tapi nak memelisiakan dia. Lagi cepat kerja-kerja. Jadi saya bagi tawaran offer terbuka tanpa gaji, kecuali gaji yang Allah Ta'ala beri di akhirat nanti. Bolehlah jumpa dengan saya lepas ni insya-Allah. Baik, kita masuk pada bab yang pertama.
Al-babul awwalu minal kitab rubu' al-ibadat. Bab yang pertama dalam kitab ini iaitu ilmu dan kelebihannya serta yang berkaitan dengannya. Ilmu. Kitabul ilmi wa fadlihi wa ma yata'allaqu bihi. Ilmu yang berkaitan dengan kelebihan dan yang berkaitan. Yang pertama sekali firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Katakanlah lagi kepadanya, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Tentulah tidak sama. Surah Az-Zumar ayat 9. Dalam ayat yang berikut, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan darjat orang yang beriman di antara kamu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat. Jadi darjat tu lebih lagi tinggi ilmu dia, lagi dekat dia dengan Allah, lagi tinggi darjat dia. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Ibn Abbas syarah kepada ayat ini, kelebihan ulama di atas kelebihan orang yang beriman melebihi 700 darjat. Beza antara dua darjat ialah sejauh 500 tahun perjalanan. Jadi kita kira lah, orang boleh jalan kaki satu hari berapa kilometer kali dengan 500. Dia punya darjat dia. Wallahu ta'ala alam macam mana. Jangan duk tanya jarak jauh mana itu. Apa yang disebut oleh Abdullah bin Abbas dalam kitab As-Sahihaini. Dalam firman Allah Ta'ala lagi, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sebenarnya orang yang menaruh bimbang dan takut melanggar perintah Allah dari kalangan hamba-hambanya ialah para ulama. Jadi ulama orang yang paling takut kepada Allah kalau mereka beramal dengan apa yang mereka tahu. Dalam kitab As-Sahihaini, apa dia Sahihaini itu? Kita belajar kan, kita hadis Sahihaini maksudnya Bukhari dan Muslim. Meriwayatkan hadis daripada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum. Muawiyah ni seorang sahabat. Bapa dia pun Abu Sufyan sahabat. Tengok Allah Ta'ala pilih seorang manusia yang berlawan dengan Nabi selama 20 tahun. Berapa dia lawan? 20 tahun. Kekurang sikit. Dia masuk Islam waktu pembukaan kota Mekah tahun 8. Sampai 20 tahun. Akhirnya dia jadi sahabat dan anak-anak dia diberi jawatan pula, dapat menjadi khalifah, macam-macam lagi kelebihan Nabi. Abu Sufyan kata apa? Aku telah mendengar Rasulullah bersabda, hadis ni panjanglah, hadis kelebihan ilmu ni, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Sesiapa yang Allah menghendaki kebaikan kepadanya, dia akan memberikan kefahaman yang mendalam kepadanya tentang agama. Jadi kita banyaklah berdoa kepada Allah, semoga Allah Ta'ala beri kepada kita ni kefahaman agama. Yang pertama sekali, nak belajar. Lepas pada kita belajar, nak faham. Itu yang penting. Ada orang ni boleh belajar saja, tak boleh faham. Payah juga. Lepas tu bila orang tanya dia, saya 30 tahun dah mengaji. 30 tahun dah mengaji. Betul. Pengalaman saya berkomunikasi dengan orang tua-tua, lama sungguh dia mengaji. Kita budak-budak lagi duk mengaji. Kita dah jadi orang tua, naik uban dah, dia duk mengaji lagi. Tapi kalau waktu imam tak ada sekali, apa cik, ganti jadi imam, tak boleh lagi. Itu yang saya kata, Allah Ta'ala rezeki kepada seorang itu belajar, tapi dia tak reti. Nak jadi imam pun tak boleh, apalagi nak suruh ceramah ganti tu. Maka kita doa banyak-banyak, minta Allah Ta'ala beri kepada kita kefahaman, beri ilmu dan faham. Berbeza di antara dua. Orang boleh mengaji, tak semesti dia faham. Dalam hadis Hajjatul Wada, Nabi kata, berapa ramai orang yang disampaikan hadis aku ini lebih faham daripada orang yang menyampaikannya. Au amin sami', lebih faham daripada orang yang menyampaikan. Nabi bila dia cerita tentang Hajjatul Wada, Nabi kata, ala falyuballighish syahidul ghaib, adalah orang yang hadir hari ini menyampaikan kepada orang yang tak datang. Tapi Nabi kata berapa ramai orang yang disampaikan itu lebih faham daripada orang yang menyampaikan. Kita bawa berita, kita tak tahu apa dia berita. Daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, katanya dua orang lelaki disebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang ahli ibadat dan seorang lagi ahli ilmu. Jadi orang kata dua orang ni, seorang yang abid, seorang lagi alim. Apa Nabi kata?
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi 'ala al-'abidi ka fadli 'ala adnakum. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardin hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna 'ala muallimin nasil khaira. Jadi kelebihan orang alim ke atas ahli ibadat adalah seperti kelebihanku ke atas orang yang paling rendah darjatnya di kalangan kamu. Kemudian Nabi kita kata lagi, sungguhnya Allah dan para malaikatnya serta penghuni langit dan bumi, bahkan semut di dalam sarangnya dan ikan di lautan sentiasa berselawat kepada mereka yang mengajar kebaikan kepada manusia. Tengok nombor 2 dia kata apa tadi? Maksud selawat daripada Allah ialah kurniaan, rahmat daripadanya. Manakala selawat daripada sekalian makhluk bermaksud mereka mendoakan agar diberikan keampunan dan rahmat. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi. Dia kata hadisun hasanun sahih. Muhakkik kata apa? Pada sanadnya ada kelemahan. Diriwayat juga oleh Ad-Darimi daripada Mahun dengan sanad yang hasan mursal, dan daripada Al-Hasan Basri dengan sanad hasan mursal juga. Dengan dua sanad tersebut hadis ini menjadi kuat, jadi boleh diterima lah, dia kata. Fal hadis ghairu qawi lakin bimajmu'i hadha turq yarqa ila darajatil hasan. Dari segi sanadnya dia telah kritik, jelaskan di situ. Dalam hadis lain yang disebut fadlul alimi 'alal 'abidi, fadlul alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Innal ulama'a warasatul anbiya, innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman wa innama yuwarrasul ilma faman akhadha bihi akhadha bihazzin wafirin. Kelebihan orang alim ke atas ahli ibadat adalah seperti kelebihan bulan purnama pada waktu malam ke atas cakrawala yang lain. Para ulama adalah pewaris para nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Jadi kita selalu dengar orang baca hadis ni kan. Sesungguhnya para nabi tidaklah meninggalkan dinar dan dirham untuk diwarisi. Mereka hanyalah mewariskan ilmu. Oleh itu siapa yang mengambilnya bermakna dia telah mengambil bahagian yang banyak. Jadi siapa yang nak ambil pesaka nabi adalah dia ambil ilmu yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok nota kaki dia, hadis hasan, dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan lainnya. Daripada Safwan Ibn Asal, Safwan Ibn Asal radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Sesungguhnya para malaikat akan meletakkan sayapnya ke atas penuntut ilmu kerana redha dengan apa yang dituntut. Jadi kita duduk berjalan mari tadi, malaikat rendahkan sayap dia. Nampak ke tak nampak? Jangan pula ada orang kata patutlah saya tengah berjalan tadi rasa gelap, redup je kata. Sebab cerita hadis jin. Dengar ada cerita hadis jin. Kau tak dengar lagi? Waktu saya cerita jin jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Lailatul Jin. Lepas Nabi ceramah kuliah, jin pun tanya, dia kata, Rasulullah, tak ada ke rezeki makan-makan? Saya bila sebut cerita ni, saya tinggal lalu kat masjid kita. Bila ada ceramah, imam makan istihara. Lepas ceramah ni jangan balik tu ada makan. Rupanya kita ni nunggu juga kawan-kawan kita daripada jin. Dia minta makan lepas ceramah. Nabi kata, setiap tulang yang disembelih, lembu ke, kambing ke, ayam yang disembelih dengan nama Allah, tulang itu adalah makanan saudara kamu dari kalangan jin. Makanan kamu. Jadi Nabi kita larang orang buat istinja dengan tulang, sebab dia makanan jin. Jadi bila kita cerita ini, ada seorang makcik kita kata, Ustaz patutlah waktu satu malam saya buat jamuan sup tulang, malam tu bunyinya keruk-keruk dia makan kat dapur. Kata mari mana? Saya cakap nasib baik tulang cukup, kalau tak cukup sekali dengan tulang makcik dia ambil. Jadi cerita benda-benda umur ghaibiyah macam Nabi kata malaikat rendahkan sayap menghormati talibul ilmi. Jadi kita nak mari belajar ni, malaikat bersama. Dan hadis lain ni malaikat bersama kita. Al-Khattabi rahimahullah. Khattabi ni seorang tokoh
ilmu hadis. Dia kata apa? Khattabi kata apa? Al-Imam al-Mujtahid Hamad bin Ibrahim al-Khattabi ini seorang yang hebat. Kitab dia dipanggil Ma'alimus Sunan. Ma'alimus Sunan, dia jelaskan kepada Sunan Abi Daud. Dia kata terdapat 3 pendapat ulama tentang maksud malaikat akan meletakkan sayapnya. Ini ada huraian kat sini. Yang pertama bermaksud melebarkan sayapnya, dia buka sayap. Yang kedua bermaksud tawadhu, kerana memulia dan membesarkan penuntut ilmu. Jadi malaikat hormatlah kepada kita. Yang ketiga bermaksud singgah dan duduk bersama dalam majlis ilmu. Malaikat mari duduk sekali dengan kita berjalan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi cerita malaikat belum habis lagi. Jadi malaikat ni, tak ada dalam hadis ni, kita cerita sikit. Malaikat bila dia duduk sekali dengan kita, malaikatur rahmah, duduk dalam majlis ilmu boleh duduk sekali. Dalam majlis kita di masjid boleh duduk sekali. Tapi ramai di kalangan kita tak berkawan dengan malaikat balik ke rumah. Betul tak? Malaikat, Nabi SAW sebut, malaikat rahmat ini tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada patung, yang ada anjing, tak masuk. Jadi kebetulan saya pergi rumah kawan tu, rumah sebelah rumah Cina belah dia. Anjing kena salak ke anjing, kita nak masuk. Saya kata mudah-mudahan bukan dalam rumah kita ni, Tuhan dah tahu dah anjing di sebelah pagar rumah Cina. Jadi tak apa, malaikat mari juga. Tapi masuk dalam rumah kita tengok, kalau ada patung-patung, hapuskan. Gambar-gambar yang disebut ni, malaikat tak masuk dalam tu. Malaikat rahmat. Jadi malaikat akan berkawan dengan kita setakat mana? Setakat majlis ilmu je. Nak balik ke rumah tak boleh, sebab rumah kita tak lulus dia punya pos pakum malaikat. Dia mari tengok, Assalamualaikum nak masuk, Allah, patung besar, keluar balik. Jadi muslimin dan muslimat balik tengok, aku nak berkawan dengan malaikat rahmat ni di majlis ilmu, di masjid dan juga di rumah. Kita bersihkan rumah kita daripada unsur-unsur benda-benda yang tidak boleh dimasuki oleh malaikat rahmat. Malaikat yang kiraman katibi yang menulis tu, dia lah mana pun dia ikut semua. Itu tak ada masalah itu. Dalam hadis ini Abu Hurairah katanya, kadang-kadang malaikat nak ikut balik naik kereta yang kita pun tak boleh. Dalam kereta penuh dengan anak monyet dalam kereta. Saya pun heran lah, apa hikmahnya? Bomoh mana ajar dengan dia nak selamat jalan raya kena gantung anak monyet dalam kereta? Adakah ni? Kau tak kenal anak monyet? Tak kenal? Payuh orang Kuala Lumpur ni kena cakap orang putih lah dia. Bel, apa nama bel? Itu monyet lah tu, kata monyet lagi. Itu monyet orang putih, monyet Melayu ni monyet monkey. Gantung yang tu, gantung yang ni, buang semua dalam, tak ada kerja. Tulis je stiker baik-baik, letak website Yayasan Taklim kat situ. Itu bagus, orang tengok, bagus ni web, ambil nama. Tulis kat situ, anda dah salah, tanya khabar itu. Kan bagus juga tu. Tulis benda-benda yang berfaedah dalam kereta kita. Jadi barulah kereta kita pun jadi kereta dakwah. Malaikat berseronok nak tumpah balik kat rumah kita. Dia kata malaikat perlu naik kereta ke tidak? Ibarat kata masuk dalam rumah tak boleh, naik kereta pun tak boleh. Jadi kita boleh berkawan malaikat dalam majlis ilmu je. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Tengok. Siapa yang melalui jalan kerana mencari ilmu, kerana kita ni berjalan mencari ilmu, Allah akan mempermudahkan kepadanya jalan menuju ke syurga. Allahu Akbar. Tuan-tuan nak jalan ke syurga, pergi cari ilmu. Hadis riwayat Muslim. Abu Hurairah juga meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud. Dia mula tak nak bawa maksud dah ni sebab panjang. Sesiapa yang meninggal dunia dalam keadaan menuntut ilmu, untuk menegakkan Islam, kedudukannya, siapa yang meninggal dunia dalam keadaan menuntut ilmu untuk menegakkan Islam, kedudukan antaranya dengan para nabi dalam syurga kelak hanya dipisahkan dengan satu darjat sahaja. Tengok nombor 2 di bawah, dia kata hadis ini riwayat Ad-Darimi daripada Al-Hasan secara mursal. Ibnu Najjar meriwayatkan dalam kitab Zail Tarikh Baghdad. Terdapat dalamnya kritikan sanad yang panjang. Jadi kerana itulah muhakkik ni kata hadis ni dhaif. Tanda kat situ dia kata hadis yang ke-6 ni lemah, dhaifun.
Terdapat banyak lagi hadis yang diriwayatkan mengenai ilmu. Setengah cendikawan, hukama, ahli-ahli fikir Islam berkata, alangkah baiknya jika aku tahu sejak dahulu lagi bahawa apakah yang diperolehi oleh orang yang tidak berilmu dan apakah pula yang tidak diperolehi oleh orang yang berilmu. Jadi orang tu nak kata, antara kelebihan mengajar ilmu pula, yang tadi kelebihan belajar, yang ni mengajar. Jadi bila kita tahu, kita mengajar. Ialah sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min an yakuna laka humrun na'am. Maksudnya bahawa Allah memberi petunjuk kepada seorang dengan sebab usaha daripada kamu. Kita usaha yang menyebabkan orang ni faham agama. Yang dulunya tak salat, dengan usaha kita dia pergi sembahyang. Yang dulunya tak ada keluar zakat, hari ni dia keluar zakat. Tak puasa, tak bagi haji, macam-macam lagi, dia tak buat benda baik dengan sebab kita. Dia kata saya nak mengajar tak reti ustaz, nak baca hadis pun takut. Tak apa, kita banyakkan risalah kita keluar. Tidak banyak risalah yang dia keluar setiap bulan. Ambil risalah tu, pergi bagi kawan-kawan. Ambil CD ceramah ustaz-ustaz kita ni, bagi hadiah sahabat-sahabat. Ambil, tolong dengar. Tengok dalam kereta ke, tengok dalam rumah. Jadi sekurang-kurang dia dengar, dia tengok. Dalam SMS boleh hantar, dalam Facebook boleh tulis. Jangan ada tunjuk gambar-gambar kita pergi mandi ke air terjun je. Jadi tunjuklah, forwardlah benda-benda lain yang cantik-cantik. Mudah-mudahan kawan-kawan kita baca, tengok. Sekali-sekala forward pula dia punya jadual ustaz-ustaz ceramah. Jadi orang datang kerana kita bagi maklumat, dapat pahala. Ni, jangan kata kerja dakwah ni mesti berebut. Kalau tidak, semua orang kerja nak berebut ceramah belaka, pak ustaz nak kita kat mana? Jadi dalam hadis kata apa? Allah Ta'ala beri petunjuk kepada seorang dengan sebab usaha daripada kamu. Sebab usaha kita, dia dapat petunjuk. Itu adalah lebih baik kepadamu daripada memiliki unta yang merah. Unta merah zaman dulu lah. Kalau zaman kita hari ni dapat Mercedes lapu bulat ke lapu panjang. Lapu bulat zaman dulu dah. Dapat BMW ke sebuah. Lebih baik daripada itu lagi. Hadis nombor 3 ni riwayat Bukhari dan Muslim. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya seluruh binatang sehingga ikan di lautan akan beristighfar, memohon keampunan untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Allahu Akbar. Besar kedudukan para ahli ilmu yang mengajar manusia kepada kebaikan. Terdapat juga hadis yang menyebut perkara yang seumpama itu yang diriwayatkan secara marfu'. Jadi ada lagi. Jika ditanya, ini bagus ni, kita ni dia banyak soalan. Bagaimana bentuk istighfar ikan kepada orang menyampaikan ilmu itu? Ikan istighfar lagu mana? Sedap juga dah. Tapi ikan bagus juga, dia bergerak juga mulut dia. Tapi kalau batu bagi salam tu macam mana? Saya ingat lebih payah lagi nak jawab dah. Ada dalam hadis kan Nabi kata, aku kenal batu di Mekah ni bagi salam kepada aku. Batu nak bercakap macam mana? Waktu dulu kita pening, batu dia bercakap. Tapi mari zaman kita ni, bila kita tengok besi bercakap, plastik bercakap, pelik tak pelik, batu bercakap. Sama je. Cuma kita bagi tahu Nokia nanti kali buat handphone batu pula, sebab nak merealisasikan hadis batu bercakap. Baru tahu. Jadi ikan bercakap macam mana? Jawabnya ialah, manfaat ilmu itu merangkumi semua perkara, sehingga kan ikan di lautan akan merasai kesannya. Betul lah, bila orang ni ada ilmu, tak kacau, dia tak pergi bom ikan yang tak tentu pasal dah. Sesungguhnya para ulama mengetahui apa yang halal dan yang haram. Mereka berpesan supaya berlaku belah kasihan ke atas setiap sesuatu, sehingga kan kepada binatang yang disembelihnya dan juga ikan. Jadi jauhlah tu. Ikan pun dapat rahmat, sebagaimana kita dapat rahmat daripada kedatangan Nabi SAW. Rahmat tak rahmat? Apa yang tak rahmatnya? Umat dulu bila buat maksiat, kemungkaran, langsung datang bala turun, halilintar datang, petir datang, tempikan malaikat, ya, mati seluruh semua manusia datang, banjir besar datang. Tapi umat Muhammad SAW membuatlah nak buat apa? Nak buat ibu dengan anak berzina apa tak apa. Berlaku ni tak tahulah orang muda-muda apa benda yang duduk tak, benda-benda yang jahat macam tu dalam Facebook. Kononnya jangan tiru benda ni, ataupun memang minat nak tengok budak tu.
Jadi ada benda-benda yang tidak sesuai untuk kita sebarkan, karena dia menentang fitrah manusia dan menentang syariat Allah secara terang-terang. Jadi jangan duk jadi penyebar benda-benda macam ni. Kalau umat dulu, lama dah mati. Sesar masalah lama dah kita ni. Sekarang ni tak sesar masalah, sebab kedatangan Rasul rahmatan lil alamin ini, di antara rahmat dia, Allah Ta'ala tidak binasakan umat ini segera, kecuali satu je yang Nabi sebut ayat. Di antara hak yang disegerakan uqubah dalam dunia ini, iaitulah anak derhaka kepada ibu. Itu disegerakan. Kalau tak segera hari ni, besok buat apa, mungkin waktu dia belum mati lagi, dia akan tengok. Anak derhaka kepada mak, tak sempat besar lagi anak dia, derhaka dah kepada dia balik. Tak usah cari air tawar lah, pergi minta maaf dengan mak tu dulu, barulah kita jumpa ustaz-ustaz macam mana nak bincang tentang anak saya yang tak dengar kata. Kita dengar kata mak kita. Itu dia panggil uqubah al-ajilah, yang segera yang berlaku. Dengan itu Allah mengilhamkan kepada semua binatang tersebut supaya beristighfar untuk ulama sebagai balasan atas jasa baik mereka. Al-Imam Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bandingan petunjuk dan ilmu yang diutuskan kepada ialah seperti hujan yang menimpa bumi. Tengok, masalu ma ba'atsanillahu bi minal huda wal ilm. Maka sebahagian daripada bumi itu ada tanah yang subur menyerap air, lalu menumbuhkan rumput dan tanaman lain yang banyak. Dan terdapat sebahagian daripadanya tanah yang keras, yang tidak menyerap tapi menakung air. Dua. Allah menjadikannya juga bermanfaat pada manusia, lalu mereka minum, memberi minum dan menyiram tanaman dengannya. Dan terdapat pula sebahagian daripadanya tanah yang keras dan rata, yang tidak menakung air dan tidak menumbuhkan tanaman. Jadi kita nampak di sini ada 3 kategori tanah. Tanah yang subur, air pun lekat, tanaman pun naik. Ada tanah yang pejal, keras, batu, dia tak boleh menumbuhkan tanaman, tapi air yang bertakung di situ, orang lain dapat manfaat, dapat minumnya. Ada tanah yang tak lekat, hujan turun pergi begitu saja. Tengok, 3 bandingan yang cantik untuk kita. Kita ni duduk dalam kategori mana? Itulah bandingan orang yang memahami agama Allah dan mengambil manfaat daripada ajaran yang diutuskan kepadaku, lalu dia belajar dan mengajar. Jadi yang pertama tadi, bumi subur dan menumbuhkan tumbuhan. Orang lain pun dapat manfaat, dia sendiri pun ada manfaat. Itulah orang alim yang beramal dengan ilmunya. Dan juga bandingan orang yang tidak menghiraukan langsung dengan ilmu yang disampaikan itu. Tertinggal satu dah. Dan juga bandingan orang yang tidak menghiraukan langsung ilmu yang akan disampaikan itu, serta tidak mahu mula menerima petunjuk yang aku utuskan membawanya. Jadi itu yang ketiga dia kata. Yang kedua tadi, orang yang tak dapat, dia dapat terima air itu dapat, tapi dia sendiri tak dapat manfaat. Yang dapat manfaatnya orang lain tolong minum, kambing mari minum. Jadi itu kadang-kadang kita nampak ada kebahayaannya. Kita ada ilmu, bertakung ilmu dalam tubuh kita, tapi tak beramal dengan ilmu. Kita mengajar orang lain yang dapat faedah. Ini pun salah satu daripada benda yang bahaya yang kita naknya. Golongan yang pertama tadi, bahawa orang yang dapat ilmu, mengajar, dan dia sendiri manfaat daripada ilmunya dan dia mengajar. Yang bahaya lagi, golongan yang ketiga ini yang langsung tak dapat manfaat daripadanya. Bandingan orang yang tidak menghiraukan langsung ilmu yang aku sampaikan itu, serta tidak mahu pula menerima petunjuk yang aku diutuskan membawanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis di atas menjelaskan mengenai apa yang berlaku ke atas makhluk, di mana para fuqaha yang memahami adalah umpama tanah yang menerima hujan, lalu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ini satu. Ini kerana mereka adalah golongan berilmu, faham dan mengajarkannya pula kepada manusia. Golongan ahli hadis tetapi tidak dikurniakan kefahaman dan kesedaran. Mereka adalah seumpama tanah yang keras dan gersang, yang tidak menyerap air tapi menakungnya, sehingga orang yang berada di sisi mereka dapat mengambil manfaat daripadanya. Ini golongan yang kedua ni. Dia buat di sini, dipanggil golongan ahlul hadis. Ghayatun naqilina minal muhaddisin. Dia bawa hadis pada orang tapi dia tak faham.
Jadi pasal itulah kita duk tengok ada setengah sahabat-sahabat kita ni duk sibuk dengan sanak hari ni. Sanak tu sanak ni. Tapi dari sudut pengamalannya, apa benda yang diamalkan dengan hadis yang dia bawa sanak tu? Kau duduk besar dengan sanak saja. Sanak ni berhenti sudah kepada siapa? Kepada imam-imam hadis untuk menilaikan sanak. Yang ada hari ni setengah-setengah sanak tu ada nak ambil berkat, dan sebahagian lainnya Allah Taala apa yang nak tunjuk lebih kita kepada apa yang berlaku itu. Baik, yang ketiga, manakala orang yang mendengar tapi tidak belajar dan menghafalnya adalah golongan awam yang jahil. Dengar tapi tak lekat apa-apa. Tulis pun tidak, rakam pun tidak. Balik senyap gitu. Seronok ustaz mengajar, seronok. Apa dia? Banyak cerita nakal. Akhirnya yang nakal tu yang dia. Ada setengah jemaah dia kata, ustaz, alhamdulillah dia, saya rakam banyak dah ustaz ceramah. Habis apa yang dapat ilmunya? Semua ustaz-ustaz buat cerita nakal, saya ingat semua. Saya kata saya tak suruh tu. Yang tu aku nak suruh hilang mengantuk je, bukan nak suruh ingat. Allah. Dia ingat hot tu pula dah. Nampaknya kena buat nakal lebih dah. Barulah orang ingat nakal dalam fiqh. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, kalaulah tidak kerana ulama, nescaya manusia akan menjadi seperti binatang. Allahu akbar. Berat kita sebab kita tak tahu nak pergi ke mana. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, pelajari ilmu, sesungguhnya mempelajarinya kerana Allah berarti takut kepadanya. Menuntutnya adalah ibadah. Mengulang kajinya adalah tasbih. Mencarinya adalah jihad. Mengajarkannya kepada orang yang tidak tahu adalah sedekah. Mencurahkannya kepada yang tidak layak menerimanya adalah ibadah, qurbah. Ilmu adalah teman ketika berseorangan dan sahabat ketika bersendirian. Siapa kata ni? Kata-kata daripada Sayyidina Muaz bin Jabal. Jadi cantik kata-kata ni. Comel tak comel? Tulis sikit. Buat kata-kata hikmah daripada seorang sahabat. Pelajari ilmu, mempelajarinya kerana Allah berarti takut kepadanya. Menuntutnya adalah ibadah. Tuntut ilmu untuk ibadah. Mengulang kajinya tasbih. Mencarinya jihad. Jadi kita berjihadlah cari ilmu. Mengajarkannya kepada orang yang tidak tahu, sedekah. Jadi semua dapat dah. Mencurahkannya kepada yang layak menerimanya adalah qurbah. Qurbah itu menghampirkan diri kepada Allah. Ilmu adalah teman ketika berseorangan dan sahabat ketika bersendirian. Berkata Ka'ab bin Mati' Al-Himyari Al-Yamani. Dia disebut dengan nama Ka'abul Ahbar. Jadi kita kena tanda jangan bertukar dengan Ka'ab bin Malik, seorang sahabat. Ka'abul Ahbar ni banyak cerita-cerita dia. Dalam kitab-kitab begini, kitab-kitab tentang akhlak ni, boleh kata Ka'ab bin Ahbar ni di antara yang sangat masyhur lah nukilannya. Dia kata Ka'ab bin Mati' Al-Himyari Al-Yamani, tabi'i, seorang tabi'i yang dikenal dengan nama Ka'ab Al-Ahbar, aslama wa husna Islam. Mana seorang yang baiklah Islam dia. Meninggal pada tahun 35 Hijriah. Meninggal pada tahun 35. Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada Nabi Musa AS, wahai Musa, hendaklah kamu mempelajari kebaikan, ilmu dan ajarkannya pula kepada manusia. Sesungguhnya aku akan menjadikan kubur orang yang mengajar kebaikan dan mempelajari itu bercahaya, sehingga mereka tidak merasa asing di tempat mereka. Dua-dua kitab ini tidak memberi komen tentang sanaknya. Wallah, yang penting kita kata Ka'ab kata. Wallahu alam. Jadi alhamdulillah, kita dalam bab ilmu pun masih belum tamat lagi. Saya pada asalnya duk kira nak ceramah gitu lah, kelebihan-kelebihan, tapi saya rasa kita baca kitab tu lebih baik, walaupun lambat tapi manfaatnya ada. Kalau kita buat satu ceramah dia pergi begitu saja, dan kita akan sambung lagi perbincangan kita insya-Allah di dalam jalsah kita yang akan datang, iaitu kewajipan menuntut ilmu. Walau macam mana pun motivasi yang kita dapat pada pagi ini, kelebihan ilmu sendiri itu insya-Allah yang tidak memungkinkan kita untuk tidak belajar ilmu. Daripada mana saja, ambillah jadual-jadual pengajian yang ada, di mana saja kita dapati, di masjid, di surau, di balasah, di pusat-pusat pengajian, melalui ilmu-ilmu yang disebarkan di alam maya, yang kita kenal pasti kesahihannya. Sekarang ni kita kena ingat, ilmu di alam maya ni ada dua kategori. Satu kategori, ilmu orang yang disebarkan oleh orang lain. Ini bahaya. Kadang-kadang
dia potong je, dikerat. Ustaz kata macam ni, pak dia berhenti sekejap. Sedangkan itu contoh, bukan kata-kata dia, kata-kata orang lain yang dibuat contoh, tapi dia jadikan ustaz ni kata. Pasal itulah saya tengok satu budaya, satu fenomena hari ni, orang potong kata-kata orang, kemudian disambung dengan ulasan orang lain. Tak cantik. Kita beri penuh, biar dia sebab penuh ilmu. Kemudian kalau kita nak taklid, nak ulas, selepas daripada itu. Jadi bahaya. Nisbah qaul kepada orang yang bukan kata-kata dia, cukup bahaya. Jadi kalau kita nak ambil dalam pandangan orang ni, tengok dalam website yang otoriti kepada penyebaran ilmu kawan tu. Tengok dalam website dia sendiri. Kalau orang lain tulis sebab pun tengok. Kalau tidak, bahaya di zaman moden ini. Semua benda boleh buat. Gambar ustaz duduk sebelah dengan orang perempuan, dia buat. Oh tengok, ustaz pun hebat juga. Kena pula duduk dengan orang comel-comel pula, letih dia nak jawab dah. Sedangkan gambar tu direkap gitu je. Saya pasal itulah saya kalau orang perempuan nak ambil gambar, saya kata jangan, bahaya. Nanti orang kerak kita dua je kat sini. Mati aku kata. Balik rumah anak tak buka pintu lah. Itulah di antara kita banyak cabang-cabang ilmu yang kita dapat. InsyaAllah Natawasul, kita akan teruskan pengajian kita dalam jalsah yang akan datang dengan tajuk kewajipan menuntut ilmu, insyaAllah. Setakat itulah dulu yang dapat kita bincangkan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.